Tan Sri Pengerusi Muhammad, maaf saya nak balik belakang sebab tadi saya bangun tadi yang Muhammad tak nampak tadi ni pasal isu kontrak perbekalan menyediakan makanan untuk kem-kem tentera ni. Syarikat-syarikat yang disebut tadi dan juga yang disebut oleh Perkhidmatan PAUH itu, saya kira bahawa kalau harus dilihat apa langkah-langkah kerajaan dalam melihat laporan audit yang telah pun dibuat oleh Ketua Audit Negara yang mempersoalkan perbekalan ataupun bekalan yang telah pun dibuat oleh syarikat ini, iaitu syarikat Desatera. Dia telah mendapat satu kontrak yang sangat besar, yang saya kira bahawa bekalan makanan yang tidak mengikut pesanan yang sewajarnya, yang berbeza seperti mana yang telah pun dipesan. Jadi ini menunjukkan bahawa di sini menunjukkan bayaran dibuat untuk kuantiti yang kurang dibekalkan, ransom segar yang dibekalkan tidak berkualiti, tidak mengikut spesifikasi, pengenalan ransom segar yang kurang memuaskan, keadaan rumah masak dan dewan makan yang tidak selesa, catering, kerja-kerja pengubahsuan membersih rumah masak tidak dijalankan oleh kontraktor, kualiti makanan barang bermasak kurang memuaskan, sewa rumah masak tidak dipungut daripada kontraktor. Jadi ini semua bukan sahaja kita berikan pada satu syarikat, tetapi syarikat itu memberikan perkhidmatan yang tidak memuaskan. Jadi apa langkah kerajaan dalam isu ini? Tan Sri Pengerusi, sebenarnya syarikat-syarikat itu telah diarahkan untuk mempunyai vendor. Artinya syarikat-syarikat yang diberikan pertanggungjawaban untuk menjalankan kerja-kerja pembekalan, memasakkan dan penghidangan. Bukan di syarikat-syarikat induk sahaja yang bertanggungjawab. Tetapi saya ingin memaklumkan pada Yang Berhormat bahawa Kementerian Pertahanan, saya secara peribadi khususnya, tidak akan berkompromi jika benar apa yang disebut oleh Yang Berhormat itu, dan saya akan lakukan siasatan dengan terperinci dan saya akan ambil tindakan. Yang Berhormat berikan dokumen itu kepada saya dan saya akan melakukan dan melaksanakan. Ini dalam laporan audit dengan laporan Ketua Audit Negara. Saya telah membincangkan perkara ini dengan Tan Sri Ketua Audit Negara sendiri, dan apa yang telah kita lakukan ialah mengambil tindakan yang sampai ke peringkat menamatkan perkhidmatan syarikat-syarikat berkenaan. Dari segi integriti itu, insya-Allah saya akan jaga sebaik-baiknya, Yang Berhormat. Ya, tadi Yang Berhormat telah menyatakan bahawa dengan menyertai PLKN, Yang Berhormat memberi maklumat bahawa telah meningkat peratusannya semangat patriotism. Saya nak tahu bagaimana pihak kementerian menyukat semangat patriotism. Sebab apakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya penyukatan semangat patriotism itu bukannya melalui sama ada seseorang itu menyertai Angkatan Tentera Malaysia atau tidak? Tan Sri Pengerusi Batu Gajah telah tersilap tanggap perbezaan di antara ukuran semangat patriotisme dalam PLKN dengan dalam pengambilan Angkatan Tentera. Dalam PLKN ini, ukuran itu dibuat daripada modul yang telah dilontarkan pada peserta, dan kemudian beberapa uji kaji telah dilakukan. Dapatan kajian itulah yang telah saya sebutkan tadi. Manakala dalam Angkatan Tentera, mungkin ketika saya menyentuh perkara ini pada hari Khamis yang lalu, Yang Berhormat tidak ada di dewan ini, saya telah menjelaskan secara mendalam bahawa kajian-kajian yang sama juga telah dilakukan di Britain, yang dibuat terhadap kumpulan minoriti yang tidak menyertai Angkatan Tentera Britain, dan menunjukkan bahawa 7% daripada kumpulan minoriti tidak menyertai Angkatan Tentera Britain adalah kerana kurang semangat patriotisme. Ini kajian empirikal yang telah dilakukan. So di dalam hal ini, saya ingin menyebutkan sekali lagi bahawa ini bukan satu tuduhan, tetapi satu kajian yang dibuat. Kalau nak menyalahkan kementerian, maka saya fikir ini tidak sewajarnya dilakukan, sebab kajian dilakukan oleh satu kumpulan ahli-ahli akademik yang turut menyertai dalam kempen atau dengan exit roadshow yang dilakukan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih Datuk Tan Sri. Yang Berhormat dan Menteri, saya ada hari Khamis dan hari ini juga Yang Berhormat mengatakan satu
analisa telah dibuat di UK. Adakah apa-apa studies dibuat di negara ini, dan adakah ia boleh dikemukakan untuk kita semua menelitinya? Apa yang saya kemukakan dalam jawapan pada 9 bulan November adalah berdasarkan kepada kajian yang dibuat di negara ini, dan kajian itu dibuat melalui metodologi research dengan izin secara kualitatif. Jadi itulah yang telah dilakukan. Namun demikian, kita akan melakukan kajian yang baru, dan kajian ini saya harap dapat mengambil kira pandangan-pandangan daripada ahli-ahli yang berhormat daripada semua parti, supaya perkara ini tidak dipolemikkan, dan kita sama-sama mengajak kumpulan-kumpulan etnik yang masih kurang penyertaannya untuk bersama-sama dalam Angkatan Tentera Malaysia, supaya keanggotaan dan peratusan dapat dipertingkatkan. Sila. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, Menteri ada menyebut tentang kajian dan penyelidikan tadi. Saya sebenarnya nak bertanya, tapi di bawah sesi jawatankuasa yang baru sebelum lunch tadi kita tak sempat. Saya nak bertanya tentang ada beberapa butiran yang diletakkan di bawah projek yang dimasuhkan. Salah satunya adalah berkenaan dengan penyelidikan. Adakah kerana finding ataupun penemuan daripada penyelidikan ini tidak menjurus kepada apa yang diharapkan oleh Timbalan Menteri, terutama beberapa isu yang dibangkitkan oleh rakan-rakan Ibu Mat yang sebelum pada ini? Kenapakah program penyelidikan ini dimansuhkan, sedangkan hampir keseluruhan daripada peruntukan ini telah dibelanjakan? Kalau kita perhati dalam penyelidikan ini juga mencadangkan beberapa kaedah penyesuaian, termasuk pengkalan-pengkalan kem dan juga dinamakan sebagai pengkalan tentera. Ini juga dimansuhkan hasil daripada saranan daripada penyelidikan. Adakah Menteri mempunyai maklumat kenapa pengubahsuaian atau pembaikan kem-kem atau pengkalan tentera ni ditarik balik atau dimansuhkan daripada projek asalnya yang dikemukakan sejak 3 tahun sebelum pada ni? Adakah juga berdasarkan pada laporan atau penemuan penyelidikan ini yang mensarankan supaya tidak viable untuk dilakukan pengubahsuaian atau pembaikan, dan bersempena dengan itu, yang berkenaan dengan itu, saya nak menarik perhatian Yang Berhormat Menteri. Ada satu perkara yang diletakkan di bawah maksud pembangunan, iaitu tentang pembinaan dan lengkapan, yang saya kira hampir sama maksud dia dengan perkara P60, iaitu beberapa perkara yang ditarik balik atau dimansuhkan projek tersebut. Jadi nampak macam ada dua maklumat yang sama, tetapi perkara yang sama, tapi maklumat tu agak berlainan atau berlawanan sama sekali. Saya kalau boleh minta penjelasan. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi, itu satu soalan yang baik, yang saya fikir Yang Berhormat telah buat penelitian yang cukup mendalam terhadap pemansuhan berkenaan. Saya ingin maklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pemansuhan itu dibuat adalah disebabkan oleh kekangan kewangan, dan kita memberikan tumpuan dan perhatian kepada menambah baik dan membaik pulih kemudahan-kemudahan peralatan dan aset yang sedia ada. Dan bagi maksud pembangunan dan juga kelengkapan, kita fikir apa yang kita lakukan sekarang ini ialah dengan kaedah re-licensing dengan izin, iaitu memanjangkan jangka hayat peralatan berkenaan. Dan di samping itu ingin saya sebutkan bahawa Kementerian Pertahanan sedang mengukuhkan aktiviti industri pertahanan, di mana peralatan dan kelengkapan dalam bentuk aset ini kita akan memberikan kepada syarikat-syarikat tempatan, bukan dengan kaedah mengimport, tetapi mengeluarkannya di negara kita dengan memindahkan teknologi dan memindahkan pengetahuan dengan izin transfer of technology and transfer of knowledge, dengan mendapat IPR ataupun intellectual property right dengan izin. Dan dengan cara demikian syarikat-syarikat tempatan tidak hanya sebagai syarikat pengimport, tetapi mereka akan menjadi syarikat pengeluar, dan ini adalah bukan satu pendekatan yang baik.
Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri akan menjawab kepada perkara yang saya bangkitkan mengenai anggota kita yang telah berkhidmat di Kongo dan bayaran pampasan yang tidak diberi kepada mereka? Saya telah bangkitkan perkara itu. Adakah Yang Berhormat akan... Saya sudah jawab, Yang Berhormat. Saya telah jawab tadi sebelum Yang Berhormat sempat masuk. Pak, bukan Yang Berhormat sibuk dengan penyokong-penyokong daripada luar tadi. Saya ingin mengalu-alukan pengundi-pengundi daripada Dewan Undangan Negeri Hutan Melintang di kawasan Parlimen Pagar Datuk yang diketuai oleh Yang Berhormat Adun Hutan Melintang. Walaupun mereka adalah merupakan ahli-ahli PKR, tetapi saya tetap mengalu-alukan mereka di Dewan Raya. Tan Sri Pengurusi, Batu Gajah membangkitkan tentang mengapa lewat untuk memaklumkan kepada pelatih-pelatih PLKN. Ya. Saya ingin memaklumkan bahawa notis panggilan telah diposkan pada 3 Disember yang lalu, iaitu sebulan dari tarikh pendaftaran pelatih. Dan dalam tempoh sebulan tersebut mungkin pada hemat kita mencukupi untuk memaklumkan pada pelatih dan ibu bapa mereka tentang arahan untuk menghadiri kursus-kursus di kem-kem PLKN. Dan malahan kerajaan telah menyediakan saluran semakan yang kita telah maklumkan, walaupun tidak semua mempunyai kemudahan SMS dan sebagainya, termasuklah mungkin pelatih-pelatih yang datang daripada Batu Gajah, di bawah ahli Parlimen Batu Gajah, yang mungkin tidak menggalakkan anak-anak mudanya menggunakan SMS kecuali mengutuk kumpulan-kumpulan tertentu. Dan melalui laman-laman web juga telah kami kemukakan sekali lagi, mungkin tidak banyak mereka yang boleh menggunakan laman web ni. Walaupun saya fikir dalam tempoh sebulan itu mencukupi untuk pelatih-pelatih yang mendapat surat notis itu memberitahu ibu bapa mereka untuk bersedia bagi menghantar pelatih-pelatih itu ke kem-kem berkenaan. Batu Gajah mau tanya? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tiada niat yang lain ya, kecuali untuk membangkitkan perkara ini agar perjalanan PLKN ini dapat dijalankan dengan yang sewajarnya, tidak membebankan, menyulitkan ibu bapa. Saya bangkitkan bahawa ada kelewatan. Baru minggu lepas mereka terima surat. Ini saya buat cetakan, muat turun dari laman web. Banyak dokumen yang belum mereka isi dan mereka gelisah sebab mereka tiada maklumat yang lebih mendalam daripada itu, kecuali jika mereka mengambil langkah pergi membuat muat turun dari laman web. Jadi saya harap yang pihak JLKN dan kementerian mengambil perat perkara ini. Sebab kalau mereka ada masalah kesihatan, mereka perlu juga pergi ke klinik kesihatan untuk mengisi borang. Kalau mereka nak memohon untuk tukar kem, juga ini semua mengambil masa. Yang Mama boleh beritahu bahawa 3 hari bulan Disember telah hantar surat, tapi persoalannya mereka hanya terima minggu Jumaat yang lalu. Baru 2 minggu notis. Kalau macam itu, ada banyak borang kena isi 32 keping helaian kertas yang perlu mereka muat turun kalau mereka ambil maklumat dari laman web. Saya harap perbaiki perkara ini. Terima kasih. Kita akan perbaiki.